Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nur المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء الهدى ودلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه والثواب سبحانه وتعالى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. Amma ba'du. Alhamdulillah, yang pertamanya mari kita sama-sama merofakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita panjang umur untuk sama-sama bertemu pada malam yang mulia hari itu. Dan sama-sama kita akan mempelajari daripada kitab Al-Arba'in Az-Ziziyah, kitab 40 hadis yang membicarakan tentang perihal zaman kini. Jadi tidak jemaah perempuan ada diberi kitabkah? Ada beri kitabkah? Menagi ada boleh beri kan sidanya? Boleh beri saja dapat baca aja. Ada? Okey, ya khair. Barakallahu fik. Okey, kita sambung pada kitab tu, pada muka surat 51. Pada muka surat 51. Jadi insya-Allah agak sedikit panjang lagi lah untuk kita sampai ke hadis yang pertama. Jadi apa yang kita pelajari daripada fawaid tu adalah banyak benda tentang faedah berkenaan dengan kelebihan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gambaran tentang masa hadapan. Jadi sebab ialah kita tadi pun ada dengar daripada manusia-manusia lain selain daripada baginda Nabi yang membicarakan tentang masa depan kita, jangan percaya. Contoh macam di Facebook ni tu ada tang tiba ada orang madah satu apps yang boleh madah bila hari-hari yang bagus, bila hari-hari si bagus. Ya contoh, ya satu kurafat dah ya. Boleh merosakkan akidah. Hanya percaya dengan apps yang madah esok adalah hari yang mudarat, lusa adalah hari yang bagus. Maka itu adalah ramalan yang boleh merosakkan akidah kita semua. Jadi memang kena hindari. Bila mana seorang bomoh ke, kau tak silama lagi, meninggal tak jemaat lagi, jangan dipercaya. Ni bukan Tuhan. Contohnya seperti siapa? Nak Masyitah. Nak Masyitah, geng perjalanan mimpi yang terakhir sama lah, jangan dipercaya. Tiba-tiba tahu orang meninggal sini, ambil kerja Tuhan. Ya buatnya. Jadi kita kena hindarilah perkara-perkara macam ni. Jadi kita sambung pada muka surat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bukti yang terbesar ialah apa yang diperlihatkan oleh seluruh negara-negara Eropah ketika mana Yahudi menguasai Palestin, membunuh penduduknya daripada kalangan wanita, kanak-kanak dan lelaki, merampas harta-harta mereka, menghalau mereka keluar dari rumah dan tanah mereka sendiri demi membina negara Israel mereka. Itu yang berlaku pada tahun 1948 tidak silapnya. Berlakunya peperangan di antara orang Israel dengan Palestin, dan bangkitnya orang Mesir, orang Jordan semua bangkit untuk melawan tentera Israel. Tapi ternyata Israel kuat tu. Siapa yang support? Orang Eropah lah. Orang Eropah yang support daripada sudut militeri. Kalah, tapi akhirnya ada jak menang sekali. Jadi memang benarlah apa yang dikatakan oleh Israel. Pada zamannya kami orang menggunakan hukum ketenteraan. Yakni siapa yang menangnya akan menguasai tempatnya. Kerana Palestin memang pada hakikatnya kalah lah. Memang kita siap nafikan kalah. Seluruh negara Eropah yang terdiri dari berbagai latar belakang dan sosiopolitik mengiktiraf negara Yahudi dan mengiyakan apa yang mereka lakukan terhadap penduduk asal negara tersebut, sama ada pembunuhan,
pengusiran dan perampasan. Hal yang demikian kerana semua itu bertepatan dengan keinginan mereka dan apa yang terbuku dalam diri mereka daripada kebencian, kedengkian, permusuhan dengan semua perkara yang berkaitan dengan Islam. Maka ya sesuai dengan agenda sidaknya. Oleh kerana sidak rasa tadi, sidak orang Yahudi tu sebenarnya tu ada hak di tanahnya, walaupun pada asalnya sebenarnya adalah orang yang telah diusir daripada Baitul Maqdis sebenarnya pada hakikatnya. Saya ada satu buku tu ambil daripada karangan Bible menunjukkan bahawasanya orang Yahudi itu adalah bangsa yang terusir. Memang Allah Subhanahu Wa Taala sudah melarang saya tadi untuk masuk Baitul Maqdis selagi mana sebenarnya menyucikan diri sebenarnya. Tapi oleh kerana bila tidak keluar daripada Baitul Maqdis tu, tidak dihalau daripada negara tok, dihalau. Pergi negara tok, dihalau dan akhirnya bila mana British berjaya menguasai kota Mekah pada masa ataupun kota Hijaz, maka dia dapat negara Palestin dan akhirnya diserahkan kepada orang Israel yang ada digumpul dalam satu kapal. Kerana tadi katanya nenek moyang kami orang pun tanah tu 3000 tahun yang dulu. Cerita 3000 tahun yang dulu ni klaim. Jadi ia adalah salah satu kezaliman lah. Kezaliman. Kalaulah Yahudi melakukan pembunuhan terhadap umat lain selain dari umat Islam, atau jika mereka membunuh binatang-binatang walaupun binatang buas, nescaya Eropah akan bangkit seperti seorang lelaki yang gagah dalam keadaan marah dan menuntut untuk menghentikan serangan yang melanggar hak asasi manusia atau mempertahankan haiwan yang mempunyai perundangan khusus melindunginya daripada sebarang ancaman demi menjaga ekosistem. Jadi bila bab lain mungkin saya akan marahlah. Contohnya memang ada. Contohnya macam di Israel ada satu kelompok Orthodox Jewish tu tidak haramkan telefon. Sampai tahap haramkan telefon. Siapa beli telefon memang kena tampar oleh nyampun rabai. Jadi ternyata orang Orthodox of Jewish tu memang suka dengan teknologi moden dan sidaknya makan babi, makan khinzir. Kenapa? Kerana dia tu memang ikut kepada jalan Nabi Musa yang asal lah. Cuma saya tahu tadi Orthodox memang tetap Yahudi lah. Tapi beza dengan Zionis pun Yahudi yang lebih moden. Saya tahu ada dalam Yahudi yang moden tu ada pecah, ada yang liberalnya, ada yang percaya gila dengan agama, ada yang masih ortodoks gila lah, Protestan pun jenis. Maka yang ortodoks tu masih ada. Maka ortodoks tu apabila sidanya mula sesuatu yang melanggar hak asasi manusia, baru orang barat akan marah. Kau boleh pula macam tu untuk melanggar hak asasi manusia. Sukatinya lah nak pilih yang nak pakai telefon ke, yang sibuk pakai telefon. Ia adalah hak masing-masing. Kalau untuk hak umat Islam, bila dibunuh, saya ada orang peduli. Saya ada orang peduli. Bila umat Islam dibunuh, diseksa atau sebagainya, maka mata akan sentiasa menutupi mata orang-orang Eropah tu. Adapun umat Islam menurut mereka layak untuk menerima segala musibah, atau memang keinginan orang-orang kafir, kebencian dan kekerasan, seolah-olah haiwan buas yang berbahaya itu lebih mulia dan lebih baik yang mesti dibela dan dimuliakan berbanding umat Islam. Semua ini telah dikhabarkan oleh Rasulullah SAW melalui sabda baginda, asyaddun nas alaikum ar-rum. Maksudnya manusia yang paling keras, paling susah atas kalian itu adalah ar-rum, bangsa-bangsa Rum. Wa innama halakatuhum ma'as sa'ah. Dan kemusnahan mereka itu adalah hanyalah dengan berlakunya hari kiamat. Hari kiamat disimpan sampai hari kiamat lah, biar sidaknya nanggap. Allah menunjuk pada saya macam ni berlakunya hari kiamat. Begitu jugalah dengan Amerika Syarikat. Mereka memang tidak boleh dipisahkan dengan tipu helah, memecah belah, menyebarkan konspirasi dan menimbulkan fitnah di antara umat Islam selepas daripada apa yang dilakukan oleh British yang merupakan musuh pertama umat Islam. British jugalah yang telah menyerahkan negara Palestin kepada orang Yahudi dengan mengatur asbab dan jalan ketika mereka menjajah Palestin. Semua ini dilakukan untuk membina negara bagi kaum Yahudi sekaligus mengusir penduduk asal Palestin ke lautan sejauh mata memandang. Bukan itu sahaja,
bahkan tentera British sendiri turut membantu dalam usaha tersebut. Atau dalam sejarah lah tuan-tuan. Boleh buka mana-mana buku sejarah, memang ada. Macam ni British menghantar seorang lelaki namanya Lawrence Al-Arabia namanya. Dia tu dihantar pergi ke tempat kabilah-kabilah yang Badui, belajar bahasa Arab. Dia memang fasih bahasa Arab masa saya. Makanya adalah spy, MI6 kah dalam spy British tu, dihantar ke negara Arab untuk menyebarkan bibit-bibit fitnah. Inilah yang masuk seorang-seorang, dia pergi ke tempat Badui, belajar bahasa Arab, kemudian dia pergi dia jadi penasihat ketika untuk Uthmaniyah. Dia sempat jadi penasihat. Makanya lah yang memberikan cadangan-cadangan yang membahaya, cadangan-cadangan yang menyebabkan kerosakan umat Islam. Sampai dibukukan kisahnya, Lawrence Al-Arabia tu. Ini orang-orang British. Memang kerja orang British tu memang halus dalam untuk memusnahkan umat Islam. Caranya nak memusnahkan umat Islam tu sangat-sangat halus. Daripada dulu cara sidanya orang kafir, bila mana sidanya nak memusnahkan ikatan umat Islam tu adalah yang pertama tadi dengan memutuskan silaturahim. Pertama saja pula. Memang Nabi disebut dalam hadis, la tanqudanna urwatul Islam urwatan, akan terurai pertalian umat Islam tu urwatan, satu huraian. Memang dah Allah jadikan sebagai satu ujian. Satu ujian tu maksudnya urwah tu apa maksud Nabi tu? Maka sahabat telah menafsirkan, yang mensyarahkan maksud urwah dengan urwah tu, yang pertama adalah pertalian persaudaraan dicabut daripada kita. Kemudiannya urwatan yang keduanya adalah khusyuknya solat. Jadi kita boleh lihat daripada zaman ke zaman, daripada zaman sahabat solatnya khusyuk, ditembak anak panah bergerak. Tapi kan Sayyidina Umar pada tadi bila kena tusuk dah, mau diubatnya semayang dulu. Menunjukkan apa? Menunjukkan bila sidak solat dah hilang benda nak rasa di dunia tu, saya dah apa-apa dah. Khusyuknya sini dalam solat dah sampai ke maqam musyahadah. Tapi kalau sampai ke zaman tabi'in masih lagi khusyuk. Zaman tabi'in masih khusyuk lagi. Zaman seterusnya khusyuk dah mula hilang sikit. Hilang sampai ke zaman kita tu khusyuk memang susah mau dapat. Susah. Sebab ialah kita mesti sentiasa minta dengan Allah, ya Allah berikanlah aku khusyuk. Amun kita dapat rasa khusyuk maka ia adalah salah satu nikmat yang besar Allah berikan. Kerana ia adalah salah satu daripada nikmat yang Allah tarik kepada umat akhir zaman. Umat akhir zaman. Jadi kita ambil uduk sambil lewa tuan-tuan. Ambil uduk sambil lewa, solat pun sambil lewa. Macam ni nak dapat khusyuk. Tapi ulama-ulama mengajarkan dalam kitab yang memang syadid. Contoh dalam Bidayatul Hidayah ada sebut, mun kita mau khusyuk tadi, daripada awal kita kena jaga tertibnya. Ada dapat khusyuk daripada awal. Sebelum masuk masjid, kita berwuduk di masjid, berwuduk dengan segala sunnah-sunnah yang disebutkan dalam bidayah. Ya boleh diamal lah. Dalam Bidayatul Hidayah kita mulakan sunnah dulu, sunnah Nabi, kita pula cuci tangan dan sebagainya, bersiwak, dan jangan bercakap dengan seorang pun. Ada orang geng tegur, Assalamualaikum. Si mau cakap mau khusyuk tadi. Tapi jawablah dah salam bila mana salam diberi kepada seseorang maka wajib jawablah Waalaikumsalam. Kena jalan. Adapun salam tu ada berlaku soalan dia, orang tanya. Apa hukum kita beri salam dengan semua orang tu? Wajib jawab sih. Maka hukum memberi salam bila mana kita memberi dengan seseorang, contohnya berdua, Assalamualaikum, wajib jawab. Berdasarkan ayat Quran, wajibnya jawab. Bila maksud wajib, punya si jawab berdosa. Tapi bila mana keadaan ramai, saya beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maka ada yang jawab, ada yang si. Jadi bila ada yang jawab maka sudah terangkat kefarduannya. Sebab namanya bila dalam keadaan jamaah, fardu kifayah jawab salam. Janganlah kita sampai madah tadi, orang semua tu berdosa si jawab. Kalau hukum berdosa si kita kena faham. Dalam hukum tu jangan bicara sembarangan. Yang berdosa bila berdua. Tapi bila ramai, maka yang lain si wajib beri salam. Cukup seorang dia jawab salam. Seorang jawab salam pun dah kira cukup dah. Mun ada separuh jawab pun, ya khair, boleh, tak ada masalah. Terangkat kefarduan. Jadi bila mana kita lihat tadi, kita mau khusyuk tadi masuk dalam tu, dan kita solatlah dengan tawajuh kepada Allah,
Kita bacalah semua amalan-amalan yang untuk menghindarkan allazi waswisu fi sudurin nas, kita baca untuk hindarkan daripada gangguan-gangguan syaitan. Bila mana kita dah atur semua, kita khusyuk, kita angkat takbir Allah, kita anggaplah dengan kalimat akbar, kita faham apa makna akbar dia, paling besar. Izim tafdil dalam bahasa Arab maksudnya paling besar. Apa yang paling besar di dunia tu, melainkan Allah yang paling besar daripada segala-galanya. Kecil je dunia tu, jadi kita anggap dan kita mohon pada Allah, ya Allah kurniakanlah aku khusyuk. Ketika sujud, ya Allah kurniakanlah aku khusyuk. Bila mana kita dapat rasakan kemanisan iman, mungkin kita akan dapat rasa macam ni rasa para sahabat dulu. Dicucuk dengan anak panah saya ada apa. Mungkin kita cucuk dengan jarum, confirm gerak. Astaghfirullahalazim. Terus tergerak. Tapi kita usaha, kerana usaha untuk mendapatkan khusyuk itu adalah salah satu menunjukkan kesungguhan kita. Bila mana Allah SWT menganggap kita pun kesungguhan, insya-Allah. Jadi khusyuk dan urwatan-urwatan yang lain lagi, maka akan disebutkan oleh para ulama daripada khusyuknya kita hilang, daripada orang-orang umat Islam yang hilang himmahnya pada agama. Himmahnya maksudnya jadi rasa cemburu, ghirahnya dengan agama yang saya ada. Bila mana agama dihina, saya dah ghirah tu, kecemburuan tadi nak mempertahankan agama. Saya dah hilanglah. Sampaikan umat Islam ketika yang ramai, kata Nabi, seorang pun siapa nak mempertahankan agama. Ramai berbilion-bilion tapi seorang pun siapa mempertahankan agama kerana banyaknya berlaku perselisihan faham. Dalam hadis, dalam buku tu ada ceritakan kelak tentang hadis perbezaan politik. Nabi sebut tak? Nabi sebut tentang satu keluarga tu berlaku pecah belah kerana fikrah, pemikiran. Kita akan baca kelak pada hadis tu apa saya lupa dah. Dan sini jadi ditambah pula dengan negara Perancis yang merupakan penyumbang terbesar. Perancis tu dulu sebenarnya pergi jajah kawasan Morocco, Aljazair, Tunisia dengan Libya. Bila kita dengar asar-asar Perancis tu tadi, bahasa Perancis akan menjadi bahasa yang kedua di negara-negara tu. Contohnya di Mesir, bahasa Perancis adalah bahasa kedua selepas bahasa Arab. Menandakan sebenarnya itu pernah dijajah oleh Perancis. Ini penyumbang masa tu, penyumbang terbesar kerana perpecahan negara Islam setelah mereka berusaha sedaya upaya mempengaruhi era khilafah Uthmaniyah. Usaha tersebut bagi memudahkan mereka, yakni British dan juga Perancis, memecah belahkan negara-negara Islam satu persatu. Adapun negara yang mereka dapati tidak mempunyai manfaat yang besar akan diserahkan kepada negara-negara penjajah yang lain setelah mereka membuat perjumpaan dan memutuskan bahagian masing-masing dalam menguasai negara-negara Islam sesama mereka tanpa ada bantahan di kalangan mereka berkaitan hak mereka dalam ghanimah. Ghanimah tu maksudnya hantar rampasan perang lah tersebut. Barang siapa yang memiliki sebahagian darinya, maka mereka berhak untuk melakukan apa sahaja di negara tersebut serta menguasai penduduknya sama ada harta, tanah-tanah dan tempat tinggal mereka tanpa boleh diganggu oleh salah satu daripada mereka seperti yang diketahui oleh siapa yang membaca sejarah berkenaan. Kesemua perkara ini juga telah dikhabarkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya daripada Sayyidina Thawban secara marfu', yushiku an tatada'a alaikumul umamu kama tatada'a al-akalatu ila qas'atiha. Qalu amin. Qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Qala bal antum yawma idzin katsir walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl wa la yanzi'anna Allahul mahabata min qalbin aduwikum wa la yaqdhifanna fi qulubikum al-wahna. Qalu wa mal wahnu ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul mauti. Hadis tu yang kami sebut tadi tentang banyaknya umat Islam. Nabi sendiri sebut hampir tiba kata Nabi, satu masa umat-umat Islam, umat lain akan mengelilingi kalian, yakni musuh-musuh Islam akan mengelilingi kalian, yakni iaitu musuh-musuh Islam akan menyerbu untuk membinasakan kalian seperti mana mereka yang pelahap mengelilingi hidangan yang lazat. Tapi Nabi kiaskan dengan orang yang tadi, bilanya berada di makanan yang lazat, macam ni rupanya lapar, leleh elio.
Allah, tok nyaman, tok musuk, tok makanan, tok orang Islam dianggapnya sebagai makanan. Maka para sahabat bertanya, amin qillatin nahnu yaum idzin ya Rasulullah, adakah kami bilangan saya sedikit ya Rasulullah? Tanya para sahabat. Nabi kata, bal antum yauma idzin katsir, kata Nabi. Bahkan kalian pada waktu ya katsir, banyak. Banyak Nabi sebut. Banyak apa kata Nabi? Walakinnakum ghusaun ka ghusa'is sail. Akan tetapi kalian pada waktu ya seperti buih air di lautan. Nabi kiaskan dengan buih di air di lautan. Saya tak malah apa-apa. Banyak kedak buih dapat ditampar macam mana, bub hilang. Tampar macam mana hilang, faham? Nabi kiaskan umat Islam ketika ya seperti buih. Seperti buih. Maksudnya apa? Maksudnya orang si gentar lah, maksudnya orang si takut dengan umat Islam ketika ya. Kemudian wala yanzi'annallaha al-mahabah min qalbi aduwikum, maka Allah mencabut rasa takut dalam hati musuh-musuh kalian. Oleh kerana apa? Oleh kerana tadi umat Islam ramai tapi saya dapat pahala apa, maka dicabut. Allah cabut rasa takut di terhadap kalian dalam hati-hati musuh kalian, dan Allah mencampakkan ke dalam hati umat Islam kepada saya al-wahnu. Al-wahnu tu maksudnya apa? Ditanya, apa wahnu tu ya Rasulullah? Al-wahnu hubbud dunya, mencintai dunia, wa karahiyatul maut, yakni takut kepada kematian. Maka dua benda yang masuk ke dalam hati umat Islam pada akhir zaman. Sampailah kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan datangkan hati kita, jangan buatkan hati kita cinta pada dunia. Dan yang keduanya, jangan kita takut kepada kematian. Kerana sesungguhnya kematian tu tazkiratul maut adalah bagus. Mengingat kepada mati adalah orang yang bijak, dan bahawasanya bila kita mati tu, maka kita akan bertemu kepada Allah. Maka persiapkanlah amal. Jangan kita mau mati tapi si mau amal. Ya memang cari nahas lah. Memang sukalah malaikat dalam kubur lah. Kau tu. Memang nak kena buka Allah. Makin suka malaikat lah. Jadi kita siapkan amal kita untuk mati. Jadi kita jangan jadi macam orang-orang kafir yang mana berperang kerana takut nak mati. Kena kerajaan-kerajaan besar dulu, contohnya Rom, takut dengan umat Islam masa saya kerana setidaknya ada sifat wahan, setidaknya ada sifat dengan karahiyatul maut, ada sifat cinta dunia, sifat takut mati. Tapi para sahabat pada masa saya takut mati. Matilah saya, mati syahid lah, keluar perang. Tapi orang Rom walaupun ghami, tetap bila mana dalam hatinya ada cinta dunia, nyamuk harta ghanimah, dia ajak dikejarnya, harta ghanimah dikejarnya. Pada zaman dulu perang-perang dapat harta apa? Perang-perang bunuh repap, hartanya jatuh ambil ghanimah. Dan bila mana dah ada rasa cinta dunia, makanya takut dengan kematian. Dengan umat Islam tu takut mati. Takut orang-orang kafir pada masa saya. Tapi kini tu bila mana orang umat Islam yang ramai tu cinta pada dunia, maka takut kepada kematian. Ya, yang terbaliknya berlaku pada umat akhir zaman. Jadi kita khawatirlah. Tu adalah gambaran Nabi tu. Namun kita dan kata dah terjadi ke apa Nabi sebut tu? Kita lihatlah sekeliling kita. Dah terjadi si apa yang Nabi sebut dalam hadis tu. Kita semak dari kita. Saya tak cinta dunia si Kalau kita nak lihat kita tak cinta dunia ke si, kita bukan nak madah kita perlu tinggal dunia. Kerana dunia itu adalah mazra'atul akhirah. Tempat kita untuk menuai hasil di akhirat kelak. Tempat kita menanam amal-amal kelak kita tuai di akhirat. Maka Allah jadikan, Allah hamparkan kepada kita bumi itu dengan rezeki yang macam-macam. Untuk kita apa? Untuk kita bekerja, untuk kita menafkahkan anak bini kita, untuk kita apa? Untuk kita beribadah kepada Allah. Maka dunia tak hina bila mana kita pandai memanfaatkannya. Jadi kita jangan jadi seperti ada sebut, jikalau idza aradtumul akhirah fa alaikum bil ilm. Siapa yang inginkan akhirat, maka hendaknya ada ilmu jenis ilmu, mempelajari tentang mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah. Mun kita tadi mau dunia pun kita perlu ilmu. Kita mau berjaya jadi businessman, sini kita buka-buka bisnes saja, kita kena pandai pola sekian, kena pandai, kena ada ilmu. Jadi Nabi sendiri menggalakkan untuk kita meninggalkan dunia
Terus kita fokus akhirat aja. Terus kita pergi hutan, pulang rumah, berzikir, ya Allah, Allah, si makan. Lalu meninggal ikut seorang. Meninggal seorang-seorang di hutan. Bukan macam yang Nabi mau, bukan. Tapi Nabi maksudkan kita kena balance. Kita pandai untuk balancekan. Kita pandai mengimbangi di antara dunia dan akhirat. Dunia kita beribadah, kita kerja kerana Allah. Kerana nafkah itu wajib. Nafkah itu wajib. Dalam bab nafkah tu. Contoh macam satu isu yang pernah saya bahaskan tentang adakah kita tadi pergi berdakwah dengan pergi mencari nafkah. Contoh si fulan untuk si kerja. Ini yang lebih afdal. Mungkin kita kalau dakwah kita dapat pahala dakwah. Tapi padahal tadi mengikut daripada hukum syarak yang lebih afdal adalah mencari rezeki. Kenapa? Kerana mencari rezeki adalah tanggungjawab seorang suami dan seorang bapa untuk menafkahi anak-anaknya. Wajib, lebih wajib daripadanya keluar berdakwah. Keluar berdakwah itu fardu kifayah. Dan manakala untuk rezeki, cari rezeki adalah perkara yang wajib ke atasnya. Mungkin dia pula berdosa. Sampailah kita kena balance. Bila kita mau keluar berdakwah, kena sediakan nafkah, kena sediakan siap-siap tok untuk kitab sebulan, untuk kitab 40 hari, untuk kitab 4 bulan, untuk kitab penafkah. Kena sediakan awal-awal. Baru terangkat kewajipan kita tadi dalam menyediakan nafkah. Nafkah. Kerana nafkah itu adalah wajib. Wajib. Jadi menunjukkan dunia itu penting juga. Ada kaitan dengan dunia. Cuba kita pada nafkah tu dunia aja tak nafkah tu. Kita cukup makan dengan zikir je. Allah zikir je. Bukan macamnya. Jadi kita mau fokus dengan akhirat, tapi fokus akhirat dengan ilmu. Fahamkan dengan ilmu. Dapatkan rezeki yang halal, dan kita dituntutkan untuk mencari rezeki yang halal. Ialah maksudnya bila cintakan dunia tu ada satu Nabi sebut hubbud dunya. Jadi mencintai dunia itu adalah apa Nabi sebut tu adalah kepala kepada kejahatan-kejahatan di dunia tu. Bila mana kita dah sampai tahap cinta pada dunia tu, ini akan jadi hubbud dunya rais khulu khati'ah. Ini adalah kepala kepada penghancuran seseorang. Maksudnya bila mana seseorang yang dah mencintai dunia, maka mula rosak dirinya. Mula akan menjauh daripada akhirat. Ya, kita perlu hati-hati. Kemudian kata muallif, ini adalah merupakan gambaran yang sangat terperinci berkenaan apa yang terjadi. Negara-negara Eropah membahagikan negara Islam seperti mengagihkan makanan di kalangan mereka yang sedang menikmati hidangan. Walaupun secara zahirnya penjajahan dan penguasaan negara-negara tersebut ke atas pentadbiran dalaman negara-negara Islam telah berakhir, namun konspirasi, penipuan serta melumpuhkan perjalanan negara-negara Islam untuk terus membangun dan maju masih belum berakhir. Ini adalah hasil daripada halangan dan rintangan yang mereka tinggalkan, sekaligus menyebabkan proses gerak kerja menjadi beku dan perjalanan untuk maju menjadi lumpuh sepenuhnya. Meskipun kuasa negara-negara ini telah menjadi semakin lemah dan semangat mereka semakin luntur disebabkan masalah-masalah yang Allah timpakan ke atas mereka, sehingga menyebabkan mereka sibuk dengan masalah tersebut berbanding selainnya. Disebabkan masalah-masalah ini juga menyebabkan mereka berhadapan dengan konflik sosial, politik dan ekonomi yang dahsyat. Ini semua adalah merupakan balasan setimpal di atas perbuatan mereka kepada orang lain. Namun begitu, mereka tetap diganti dengan generasi lain yang tidak kurang hebatnya dalam memerangi dengan menggunakan wang ringgit, memberi dukungan dengan perkataan dan pertolongan yang terbaik kepada sesiapa yang memerangi umat Islam dan yang menyakiti mereka di tempat tinggal dan negara mereka sendiri. Mereka ialah United States of America, USA. Jadi kita habiskan, bukti yang jelas dapat dilihat melalui persetujuan mereka yang begitu teguh dan jitu dalam membantu pihak Israel dengan menyediakan senjata untuk membunuh umat Islam serta mempertahankan Israel dari sesiapa yang cuba untuk melemahkan mereka dalam peperangan dengan umat Islam. Seperti yang telah diketahui umum, lihatlah selepas ini akan muncul generasi yang menggantikan mereka dalam perlakuan kejam terhadap umat Islam apabila mereka telah menjadi lemah, kerana Rasulullah SAW telah bersabda, kemusnahan mereka hanyalah dengan berlakunya kiamat. Ialah dibuktikan oleh Nabi SAW. Bahawasanya saya tahu tadi, bila kita ambil contoh presidennya lah, lekat Bush.
tukar lagi. Siapa lah kat Bush? Barack Obama kata tu. Yang terbaru tu Trump, kat Trump baru lagi. Maka semua yang terjadi fikrahnya asyik berubah. Fikrahnya masih apa? Niatnya masih memusnahkan umat Islam. Sama aja. Dia akan beza. Jadi sebenarnya kita lihat macam ni negara-negara besar tu bukannya mula daripada dulu je, mula daripada tahun 1990-an, tahun 1900 lah. Tapi nya dah mula daripada zaman dulu lagi yang dikembangkan oleh Portugal yang menyebarkan 3G ya, Gold Gospel Glory ya, Gold Gospel Glory. Dia pergi ke tanah-tanah Melayu dan menyebarkan agama-agama Kristian lah pada masa saya. Dan kemudiannya berlakulah imperialism penguasaan jajahan atas negara-negara kecil di Asia Tenggara contohnya, di Asia. Kita akan perasan negara-negara Eropah yang akan menguasai negara Asia kebanyakannya. Negara seperti apa? Seperti negara Arab dibahagi. Yaman dipegang oleh komunis Soviet daripada Rusia, di dekat Yaman. Belah Sudan tu asalnya Soviet juga, Soviet. Manakala sebelah Afrika Utara, Morocco, Mesir, Aljazair, Libya, France pegang. Manakala di Libya Itali dekat Tripoli, Itali, dan dekat Syam dari dulu lah bangsa Rom pegang. Tapi saya ingat siapa yang menjajah sini dulu, wallahu alam saya lupa. Tapi memang sini dah dibahagikan. Kita British, Indonesia, Belanda dibagi-bagikan. Ada satu konspirasi yang dibolah oleh orang yang menguasai dunia tu pada hakikatnya. Jadi kita berdoa pada Allah Subhanahu taala, moga Allah peliharalah kita semua daripada perkara-perkara tu, daripada fitnah akhir zaman. Kita amalkan Al-Kahfi selalu, Al-Kahfi setiap malam Jumaat amalkan. Jadi kita baca yang ke-11. Baginda pernah memberitahu kepada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu bahawa beliau akan dipukul di sini. Nabi tunjukkan isyarah. Sayyidina Ali akan dipukul di situ dahnya, sambil mengisyaratkan dia akan dipukul di palak, di umbun-umbunnya. Sehinggalah membasahi ini sambil mengisyarat janggut beliau. Apa yang disabda oleh Nabi itu benar-benar terjadi. Beliau telah ditetak di ubun-ubun kepala oleh Ibnu Muljam yang dilaknat dengan pedangnya sehingga darah mengalir membasahi janggut beliau. Jadi ketika itu Sayyidina Ali nya masih berperang dengan Khawarij. Khawarij muncul. Memang tentu fitnah yang sangat besar berlaku. Dahlah Sayyidina Ali baru berperang dengan Sayyidina Muawiyah. Dah perang Sayyidina Muawiyah tadi, muncul lagi Khawarij. Khawarij muncul tentu nya pergi bunuh umat Islam di Madinah. Bila nya bunuh umat Islam, maka Sayyidina Ali pada hold Muawiyah, kita hold dulu, settlekan Khawarij dulu. Maka Sayyidina Ali mengajak Khawarij tu berperang. Habis kalah, Khawarij tu habis kalah. Tapi masih ada sisa-sisa yang melarikan diri. Maka ada yang benci dengan Sayyidina Ali tu. Ibnu Muljam tu pada asalnya nyamuk kahwin dengan seorang anak lelaki yang berada di kawasan Kufah kah ataupun Basrah. Kemudian jadi lelaki tak pada, "Mun kau mau kahwin dengan anak aku, kau bunuh Ali dulu." Maka Ibnu Muljam okey, itu no problem padahnya. Dia pun pergi ke Madinah, tunggu waktu subuh. Sayyidina Ali bawa keluar daripada rumahnya. Sayyidina Ali nya pun sifatnya akan kejutkan orang di rumah. Subuh tamnya mau kejut ya. Tamyalah Ibnu Muljam tu muncul dengan satu disifat dalam sirah, satu kayu yang dekat atasnya ada kedap paku. Kedap paku rupanya. Siapa yang ada WWE tahulah yang ada paku. Diambilnya, ditetaknya palak Sayyidina Ali. Pak. Gugur Sayyidina Ali. Larinya. Dia ingat Sayyidina Ali mati. Sayyidina Ali mati. Sayyidina Ali koma selama 3 hari. 3 hari dia sedarkan diri. Kemudian dia sedar, dia madah siapakah yang telah melakukan aku sedemikian. Dicari Sayyidina. Siapa yang bolah, siapa yang ada tamil, dicari. Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain tadi cari. Siapa yang bunuh, siapa yang tetak palak Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali meninggal hasil daripada tetakan tersebut. Nya pun syahidlah. Orang nak pergi sembahyang subuh, ditetak oleh Ibnu Muljam. Dan pun dapatlah Ibnu Muljam tadi atas syahadah-syahadah, bukti-bukti, maka ditangkap Ibnu Muljam tu dan diceritakan dalam sirah
dituntut qisas. Dalam Islam ada hukum qisas, dibunuh maka dibalas bunuh. Makanya dibunuh oleh anak Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan diceritakan dalam fiqh sirah dibakar kayak jam, dibakar. Allahu akbar. Kerana apa? Sebenarnya untuk membunuh keluarga Nabi, berani sangat membunuh keluarga Nabi. Maka dibakar oleh Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, dibakar Sayyidina. Allahu akbar. Mungkin zamannya saya sure lah macam ni hukum membakar manusia pada zamannya, kerana mengikut hukum sebenarnya boleh untuk kita membakar hatta haiwan masih boleh. Tapi saya tahulah apa illat yang dikemukakan oleh fiqh ulama seperti Syekh Rabuti tentang Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain membakar. Wallahu alam lah, saya pun si tahu kerana saya baca dalam sirahnya disebut macam ya. Dan lepas dibunuh kemudian dibakar mayatnya. Memang geram lah, saya ada geram. Sayyidina Ali dibunuh. Maka jenazah Sayyidina Ali kemudian tadi saya dah seorang pun tahu sini dimakamkan. Perasan sih, seorang pun tahu sini makam Sayyidina Ali. Sayyidina Ali nya pun makam si diketahui oleh seorang pun. Dan mendalam kami baca dalam satu kitab Nuruz Zalam fi Syarah Aqidatul Awam yang mengatakan kubur Sayyidina Ali disembunyikan oleh separa sahabat. Saya dah orang tahu. Wallahi, dalam kitab saya dah sebut sini kubur Sayyidina Ali. Dan ada dikatakannya diambil oleh para malaikat, tapi itu cerita orang Syiah. Nya diambil para malaikat naik ke langit. Tapi itu cerita tipulah, jangan percaya. Tapi nya ada dikatakan tadi nya pun jenazah tadi dibawa oleh seekor unta pergi tanpa cerita sini tuju. Dan ada yang mengatakan, para sahabat mengatakan nya dikubur di satu tempat yang dirahsiakan oleh para sahabat. Cerita orang seorang mesti tahu. Kerana apa? Kerana takut ada berlaku perkara yang hulu dan takut ada yang orang mau ambil kesempatan ke atas mayat Sayyidina Ali. Maka disembunyikan. Sampai tahap macam mana sekali. Seorang mesti tahu sini kubur Sayyidina Ali. Bila saya baca-baca kitab, baru tahu. Sayyidina Ali pun makam mesti ditahu. Mesti tahu orang. Oleh kerana dirahsiakan oleh para sahabat. Oleh kerana apa? Oleh kerana mungkin ada yang mau mengambil manfaat ataupun mengambil mudarat, mengambil manfaatlah atas jenazah Sayyidina Ali. Alhamdulillah. Maka apa yang disabdakan Nabi betul lah. Yang akan dipukul di situ dengan ubun-ubunnya. Maka selepas wafat Nabi, maka benar-benar berlaku. Konklusinya, hadis-hadis berkaitan ini, bab ini sangat banyak hingga mencapai darjat mutawatir seperti yang telah kami nyatakan. Maka seharusnya tidak ada lagi keraguan berkenaannya. Maka musannif tak nak maksudkan bila kita lihat hadis-hadis Nabi tadi, jangan kita ragu dengan Nabi pun mukjizat tadi mampu melihat masa depan. Ibukan Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain pun diceritakan oleh baginda Nabi tentang kewafatannya. Yang ada sikit tanah tu diberikan oleh Jibril. Itu memang adalah hadis sahih yang mengatakan ada satu tanah tu daripada tanah Karbala. Maka diberikan oleh Nabi, disebutkan oleh Jibril, mun tanah tu berdarah, matilah Husain. Makanya pun ceritakan dengan salah seorang isterinya. Maka ketika mana wafatnya Rasulullah dan berlakunya peperangan Karbala, yang mana saudara-saudara keturunan Sayyidina Husain semua pergi menuju ke Kufah, tapi sempat berhenti di Karbala. Bila berhenti di Karbala, maka didatangi oleh utusan-utusan daripada Yazid bin Muawiyah. Maka peristiwa yang sangat sedih, peristiwa Karbala tu memang sangat menyedihkan. Kita dengar, baca ajalah, baca sampai ulama-ulama mengatakan dalam tarikh al-khulafa, sejarah-sejarah khalifah, ada satu buku karangan sejarah-sejarah khalifah, sampai jabab Sayyidina Husain yang menceritakan, Imam Suyuti marah tadi, saya tidak sanggup menulis kisah ini kerana terlalu sedih, kerana peristiwa itu terlalu kejam dalam sejarah umat Islam. Mendangkan tadi saya sampai tahapnya bunuh semua anak-anak Sayyidina Husain, dibunuh. Dalam Sirami dibunuh oleh beribu tentera, dibunuh. Kemudian Sayyidina Husain yang terakhirnya dipenggal palanya, dipenggal, kemudian disepak-sepak pala. Memang Allahu Akbar, ya Allah. Memang sedihlah bila kita baca kisah yang menunjukkan kekejaman. Jadi Nabi kata tadi, mun tanah tok merah, maka Husain telah meninggal dunia. Maka benar-benar ketika tadi dibukakan kotak, isteri Nabi membukakan kotak tanah berdarah. Maka bila nyamara tadi
Husain dah meninggal kah? Bilanya keluar dari rumah, dengar khabar berita tadi, Husain telah dibunuh, maka benarlah sabda Nabi. Hadisnya cuma nak mengkonfirmkan bahawa Nabi SAW sabdaannya adalah benar tentang Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu. Yang menunjukkan pengkhabaran Nabi lah, pengkhabaran Nabi ke atas setiap benda yang berlaku. Nabi sabdakan tentang Sayyidina Husain, tentang Sayyidina Hasan, tentang dua orang sahabat. Bila mana tadi nak naik atas gunung Uhud, bergegar gunung Uhud tadi, maka Nabi sebut, tenanglah wahai Uhud, kerana bersama engkau ini adalah seorang Nabi, seorang Siddiq dan dua orang syahidan, katanya. Dua orang syahidan itu adalah dua orang yang syahid. Awal-awal Nabi sebut indikator tu dua orang syahid. Nabi tidak si faham maksud Nabi tadi. Dan kan lepas Nabi wafat baru tahu bahwasanya Sayyidina Uthman dan juga Sayyidina Umar akan dibunuh, mati dalam keadaan dibunuh. Mati syahidlah, memang dalam keadaan mati syahid kerana mempertahankan agama Islam. Jadi kita memang tidak ragu-ragu lagi lah dengan pengkhabaran Nabi. Tapi pengkhabaran daripada Tok Bomoh, hatta ustaz sekalipun, jangan percaya. Oh, kita tahu dua Jumaat lagi tu Syekh. Tahu-tahu aja. Dua Jumaat je kita tahu future orang, maka ya adalah kita boleh pada salah, dan kita manusia biasa tak mungkinnya boleh tahu masa hadapan. Tapi dengan syarat tadi, mungkinnya adalah aulia, para wali Allah, tapi para wali Allah punya si dibenarkan untuk mengkhabarkan kepada orang lain. Dan terutamanya bila orang yang mengkhabarkan benda-benda macam tu, terutamanya Tok Bomoh menggunakan perantaraan jin. Jadi kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, moga kita semua diberikan keafiatan dan kesihatan yang baik, dan diampunkan segala dosa kita, dan dimurahkan rezeki, dan moga kita dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam tempoh akhir zaman tu yang mana fitnah berluasa. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita dilindungi oleh Allah daripada fitnah Dajjal dan fitnah-fitnah yang berlaku pada zaman kita tu. Jadi insya-Allah kita sambung pada minggu hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.